Abang, insyaAllah kita nak mulakan tengah hari ni baca matan Jahrah Tauhid. Dan kita baca ni, kitab ni dia hanya ada terjemah. Maksud dia tu saya syarahkan. Saya nak baca yang ada syarah yang Jawi yang ada tu, dia punya syarahan tu ada masalah sikit. Saya bukan saya je kata ada masalah. Pernah kitab tu dirujuk pada almarhum Tuanku Haji Cik, bagi dia semak kitab tu. Dia kata tak baca kitab tu, panjang cerita dia lah. Lepas tu nama pengarang pula tak ditulis pula kan. Kata dia, siapa dia tulis ni, tak tanggungjawab. Pasal syarahan tu ada benda yang tak tepat dengan apa yang sepatutnya disyarah dengan ilmu. Panjanglah kalau saya nak sebut tu. Nak baca hak Arab ada Tuhfatul Murid, baca tu kok kita pula tumpah pula tengok tebal sangat kan. Jadi insyaAllah kita belajar dengan kaedah ambil matan, faham kan. Ada masa lain panjang baca syarah dia insyaAllah. Jadi untuk kita mulakan tengah hari ni, baca Fatihah sekali, hadiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh muslimin muslimat, khas pada pengarang kitab ni. Nama asal pengarang dia adalah Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Diterjemah ke dalam bahasa Melayu ni, dicetak, dia tak tulis siapa nama khas tu, tapi penerbit yang menerbitkan matan ni asalnya matbah syarikat percetakan Zainiyah Pulau Pinang. Tak ada lah syarikat ni, tak jumpa lah. Kitab ni pun lama. Dia punya tahun tu 1358, sekarang 1442. Kan nak 100 tahun lah kan. 442, 58, 52, 42, 52, 10, 58, 6, 84 tahun. 84 tahun dengan tahun kita ni. Memang percetakan ni Pulau Pinang dulu memang banyak kilang-kilang percetakan kitab. Darul Ma'arif, macam nama saya pun tak ingat. Yang ni Zainiyah ni lama dulu lah, tapi bukan saya punya pula, lagi Ahmad Ar-Zaini punya pula, bukan lah. Buat lawak bodoh gitu lah sikit kan. Dan juga kita minta dengan Fatihah kita baca ni, wasilahkan Fatihah kita baca, mohon boleh baca daripada awal hingga akhir insya-Allah. Kalau tak boleh habis pun, mohon kita pada Allah Ta'ala dapat faham isi kitab ni setakat mana sampai. Saya pergi dulu ke, hampa pergi dulu, pergi tu sama ada pindah ke, berhenti ke, mati ke, macam-macam hal. Setakat kita baca tu boleh dapat faham akidah. Pula tu sahih di atas ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang salah boleh perbetulkan, kalau dah betul dapat diperkemaskan, dan dapat kita pakai pula untuk mentauhid Allah Ta'ala setiap masa dan zaman insyaAllah. Ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Ibrahim Al-Laqani wa mutarjim, wa ala hadhihi niyati syai'ulillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tapi kitab ni yang buat terobatan. Kalau yang Jawi ni dulu dia ada pendahuluan tu. Apalah, terus masuklah insya-Allah. Baik. Dan kita akan belajar ni kaedah mula, ikut saya baca syair dulu. Kita baca dengan ikut taktik lah insya-Allah. Nak belajar ilmu arut, bila nak belajar khas kan, kita belajar sambil-sambil kan. Belajar nyanyi dulu, betul baru belajar ilmu nyanyi syair ni ya. Bahar yang kita baca ni, matan Johara ni ditulis dalam bentuk syair.
Syair tu istilah Arab lah. Bahasa kita kalau syair ni pantun. Pantun pula, nama pantun ni syair Bahar Rojaz. Bahar Rojaz ni di atas wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Sebelah kanan itu juga mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun sebelah kiri. Asas dia mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Belajar ilmu arut panjang bicara tu ada mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilatun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ada ilal, ada zihaf. Macam-macam benda nak kena belajar ilmu arut tu. Pasal dia ada daruriyat syair yang kena belajar khas dalam bab ilmu tu. Banyak umum jumpa tak ada dengan saya pun ngajilah dengan orang lain. Tu keduk ponok ni banyak benda kena ngaji. Cuma zaman lah ni dia tak mengaji banyak macam dulu. Ikutlah dengan saya sebut-sebut macam ni, hampa sedap sikit nak mengaji macam tu lah kan. InsyaAllah. Itu tak ada dengan saya pun carilah orang lain. Kalau tengok tak ada siapa dah nak mengajak, maksudnya nak kiamat tak lama lah. Buh rasa itu saya. Pasal apa? Ilmu ni kau sikit, kau sikit, kau sikit, kau sikit. Tu pun rasa mendabik dada tak kira dah macam pandai. Janganlah. Ada orang tak mau mengaji langsung, tiba-tiba mengajar ya. Satu lagi pelik. Jadi baca dulu lah. Saya nak sebut mengapit tu panjang lah saya nak mengapit tu kan. Ya. Itu. Sedap nak mengaji tu pun pujuk lah. Pula tu kaedah kita pula, yang mana kita tengok ada orang yang sepatutnya kena mengaji, kempen lah. Jangan orang kata apa, buat bodoh kita seorang je main mengaji. Tu pun satu hal tu. Sebab kita kadang kita dah ada orang kata apa, celek mata, terbuka mata hati nak main mengaji. Ada orang dia ni duk pejam mata, duk kelam lagi, duk dalam zulumat, duk benak hati. Kita boleh tengok dia buat tak peduli. Ni bangsa apa ni kita ni? Yang tu pun kena juga. Sarah Patih dulu kaedah dia nak tengok semua pelajar tak dan. Dulu kami ada tahap sampai 500 orang. Ni tak cukup main jemaah ni, bukan sembahyang yang PKP ni. Sembahyang dulu tu imam tak duduk situ. Imam tu terpaksa duduk situ. Tu, Patih dulu sembahyang situ tu. Kenapa? Soft tak cukup ni. Lambatnya duduk atas lantai tu. Mewah tu. Dulu lantai kayu tu. Buang tu yang jadi simen tu sampai atas tu pun tak cukup lagi. Ni penuh ni belakang-belakang. Yang tu pun dulu belakang tu bukan ada bilik tu, yang tu belakang tu kosong, penuh ni. Kalau kata maghrib penuh ni, habis bagi salam naik satu jemaah pula, naik mayang tu. Mana nak dan nak tengok dia tu, siapa dia nak tengok? Sama-sama budak-budak lah. Kita tengok seorang. Tak ada nama kampung pun dulu, tapi masing-masing ada tanggungjawab. Ketua panggil. Dan ni kampung dah jadi puak pula. Kampung ni mengaji, kampung ni tak mengaji. Kampung ni kampung makan, kampung ni kampung tidur, kampung ni kampung mengaji. Sorry lah saya punya bahasa kan. Dia jadi kami dulu tak ada nama kampung. Cuma ada nama nombor pondok. Nombor. Mana nombor yang bermasalah ni dikenal pasti. Tengok siapa penghuni dia. Jenis. Dulu semua ada nombor. Antara yang tulis nombor tu saya ada tu. Nombor pondok saya dulu nombor 76. Kalau tulis surat pun nombor 76. Pondok Al-Latifiyah. Mai hantar sini, boleh hantar kat nombor pondok tu. Dululah. Lama tu. Tulis pun pondok, bukan pondok Patih. Pusat Pengajian Islam, Pegelas Hulu. Pos Ben pun tengok. Canggih. Nak naik taraf kita pondok tu jangan nampak lagi ingat pondok macam tu kan. Pusat mengaji Islam. Memang mengaji sungguh dulu. Dulu siapa mai sini tengok suasana mengaji tu, dia jatuh hati siap. Mengaji. Lagi mengaji sana lagi. Mengaji sini lagi. Lagi sana mai sini. Satu kumpulan. Lagi mengaji lepas arwah tak pula mengajar lah. Satu kumpulan. Dulu suasana macam tu. Siapa mai ni kalau tak mengaji ni dia jadi pelik pada orang. Lama-lama ni siapa mengaji rajin nak tu pelik lah. Apa mengaji ni? Mengaji ni. Jadi pelik lah. Jadi kena tengok lah keliling tu. Nak bina suasana tu balik. Allah. Mudah-mudahan boleh lah. Harap kita macam tu lah. Jadi ikut saya dulu lah. Syair ni. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Baca dia ikut tu, mustaf'ilun. Tu. Lahi ala silatihi summa sala mullahima salatihi alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahima salamihi. Jadi baca tu bukan alhamdulillahi ala silatihi, bukan macam tu kan. Dia alhamdulillah mustaf'ilun. Dia mesti potong tengah kalimah pun tengah janji. Dia punya taktik tu betul ya. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salamihi. Kalau pandai tu pandai boleh. Dia nak pandai tu saat tu nyanyi ni kejap ya boleh. Bawah lah ala nabi yin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi fa arsyadal qalqalidi nil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi fa arsyadal qalqalidi nil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi Muhammadul aqib lirus li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Pada awal baca sama-sama alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi qad arad dinu anit tauhidi farshadal khalqali dinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadul aqib li rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Nak bunyi merengek lagunya pasal saya baca ni baca rentak robot. Rentak robot tu saya ikut azan asal lah. Hampa nak baca macam ni, alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salamihi ma salatihi mu ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Punya pasal lah tu. Saya ajar hak robot kan. Nak baca rentak rock boleh kan. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salamihi. Kau tanya tak ada masalah. Tu bunyi rock okey kan. Bunyi rock sikit macam tu. Tak tahu. Apa metal, black metal punya. Ni lagu bodoh itu kan. Okey, tapi mesti baca ada atau wazan mustaf'ilun. Itu syair lah. Nanti memang ke depan pun nanti dia akan sebut. Dia tulis ni Allahumma salli di atas bahar rajas dia akan sebut nanti kita jumpa wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hazabtuha. Wa hadhihi kata dia urjuzatun laqabtuha. Ini adalah urjuzah, beberapa bahar matan yang berbahar rajas. Jumpa nanti insya-Allah. Dan syair yang kita nak baca ni semua ada 154 bait. 100 betul tak? Yang ni tak ada nombor tak? Tengok belakang. Betul? 154. Betul? 144. Oh, bukan 154 itu. 144 bait. 144 bait. Dan apa yang ada dalam kitab kita ni, dia merangkumi semua perkara yang dibahas dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Lalu kalau kita belajar kitab tauhid pun kadang dia ringkas takat belajar bab ketuhanan, bab kerasulan. Hari kiamat sikit je tu ada yang sepatutnya kena bahas dalam ahli sunnah wal jamaah tu. Ada kitab-kitab tauhid dia tak berjara macam tu. Kitab kita ni disebut semua. Cuma semua dalam bentuk matan. Nak panjang tu memang kena ngaji syarah dia lah kan. Jadi saya lah tolong syarah lagi.
Dengarlah saya syarah tu. Nak lebih, belilah syarah dia, Tuhfatul Murid, Ittihaful Murid, Aunul Murid. Syarah dia banyak, nama belakang dia murid. Hak nama murid tak silap ada 7-8 syarah. Nak saya sebut, boleh ingat tu. Selalu duduk pakai kat pondok ni Tuhfatul Murid. Itu antara syarah yang popular. Yang Nurul Zaman punya tu pun ada terjemah Tuhfatul Murid. Ada. Pergi beli kat orang Hafiz. Tuhfatul Murid. Ada satu lagi yang Izzuddin, yang dipanggil dengan Abdul Salam, Ittihaful Murid, masyhur dengan mana syarah Abdul Salam. Ada yang nama Aunul Murid. Tak ingat saya lah, nak sebut semua, lama tak peduli. Tuhfatul Murid, Ittihaful Murid, Aunul Murid. Pergi tengok lagi lah murid-murid. Pergi tengok. Okay. 144 bait. Saya ada banyak duk mengaji, ada matan yang memang angka dia 444 belakang. 144 matan Johorah. 114 lam yang tu lafal, belakang dia 4. Lam yang tu lafal 114, 114. Matan Baiquniyah 34. Saya duk mengaji almarhum Tuan Haji Ghazali dulu. Nama matan tu Nazhatul Tulab. Tu memang tak nak jual kat kedai. Mengaji pun mengaji bersanad, mulut ke mulut, salin, ambil buku tuku. Yang tu nama dia Nazhatul Tulab. Belajar khas Qawaidul I'rab. Yang tu 54. Jadi ada 34, 54, 114, 144. Yang tu seingat saya yang belakang ni 4444 tu. Dan mengaji macam tu kalau boleh hafal. Macam apa? Benda-benda yang ada dalam matan ni memang selalunya mahal. Okey, itu. Baik. Dan dah kita duduk pondok ni, kita akan baca terjemah tu, dan besar tu tengok i'rab lah kan. Bismillah, saya tak syarah panjang. Kalau nisbah pengarang, bismillah u'alifu, saya mengajar bismillah u'allimu. Kalau hampa bismillah ata'allamu. So bismillah tu huruf jar, mesti ada tempat takluk. Dan tu nak panjang ngaji nahu. Kena ada satu kaedah. Jumpa huruf jar ni, hampa tak boleh duduk diam. Hampa mesti menggeledik, kena pergi cari mana tempat takluk. Nak mula pandai mesti macam tu. Jumpa je huruf jar mesti menggeledik. Mana tempat takluk? Mana tempat takluk? Mana tempat takluk? Mana tempat takluk? Besar bab kena belajar bab tu. Pasal bab, antara bab susah dalam nahu, jumpa huruf jar, cari tempat takluk. Saya kata susah siapa? Tempat muta'allaq dia satu, ada yang fi'il, ada syibih fi'il. Pula tu tempat takluk dia ada yang malfuz, ada yang malhuz. Istilah malfuz ada dalam lafaz, ada yang malhuz, dia maksudnya dia tak dapat dilihat dengan mata dalam tulisan, tapi malhuz kena perhati, kena tengok. Dan ada yang kena takdir. Tempat takluk dia mahzuf, dia muta'alliqun bi mahzufin, muta'alliqun bi mahzufin. Ada takluk mahzuf jadi khabar, ada takluk mahzuf jadi hal, ada takluk mahzuf jadi na'at. Ada tempat takluk mahzuf untuk jadi silah. Ya, silah. Takluk mahzuf untuk jadi silah bagi isim mausul. Banyak benda kena belajar. Ngaji huruf jar ni pun kalau ngaji betul-betul seminggu tak habis. Takat min ilaan ala dah boleh terjemah. Dah rasa pandai dah. Tampar sekali betul. Kasar dia. Saya tak boleh. Saya geram kena tengok budak ni. Kenapa? Dia tak mahu ngaji tu kan. Dia tak mahu ngaji. Allahumma salli ala. Baik. Alhamdulillahi ala silatihi. Jadi alhamdu mubtada, alhamdu untuk siapa? Lillah. Ay alhamdulillahi kainun lillah. Alhamdulillahi sabitun lillah. Itu yang lillah tu. Tadi bismillah, ni lillah pula. Jadi lillah ni, kalau tadi bismillah takluk mahzuf, tak ada dalam lafaz.
Kena takdir dengan apa fi'il kita buat. Kalau alhamdulillah ni, yang ni bab mubtada khabar. Khabar mubtada kalau dia jar majrur, dia khabar yang ghairu mufrad, syibih jumlah. Juga kena takluk yang mahzuf, tak ada dalam lafaz. Jadi alhamdulillah, apa maksud dia? Alhamdu kainun lillah, alhamdu sabitun lillah, alhamdulillahi, alhamdu hasilun lillah, alhamdu mustahiqun lillah. Macam mana macam tu kan? Khas dengan jarihu. Saya sebut tu sambil Kalau hangpa ngaji nahu tak jumpa kitab, baik matan ke syarah ke hasiah tak biasa jumpa lagi gitu, maksudnya hangpa tak kerti lagi nahu. Hangpa hanya boleh nampak huruf jar, boleh baca huruf jar tu jar majrur, itu yang hangpa kerti. Hangpa tak tahu nak hubungkan dia kat mana yang menyebabkan dia jadi silah, jadi penghubung antara satu kalimah dengan kalimah yang lain, dengan majrur dia, dengan tempat takluk dia, yang tu yang menghubungkan, menyebabkan dia sabit makna. Satu kalau alhamdulillah, apa yang lillah ni? Puji ni untuk Allah. Apa untuk Allah Taala? Selayaknya untuk Allah Taala. Puji tu hak Allah Taala. Puji tu adalah untuk Allah Taala. Pula tu adalah tu, ada tu, maksud ada tu apa? Khas untuk Allah Taala. Tu yang dia boleh takdir khabar macam ni. Alhamdulillah ni apa makna? Alhamdulillah ni khasun lillah. Alhamdulillah mustahiqun lillah. Alhamdu laiqun lillah. Alhamdu sabitun lillah, la li ghairi. Tu kaedah nak baca kitab tu. Baik. Jadi dengan nama Allah dia mula kitab, dan puji ni memang untuk Allah Taala. Tu yang faham kita. Kalau faham nahu ni, waktu pun tauhid siap dah. Baik, pasal apa alhamdulillah? Alhamdu ala silatihi. Ala silatihi jar majrur. Tubus sekali lagi. Alhamdu ala silatihi. Asal terjemah ala ni atas nikmatnya. Terjemah dia apa? Puji-pujian itu bagi Allah Taala kerana kurniaannya. Ala silatihi. Baca tu silah, sad dasrah. Jadi maksud silah kurniaan. Dia dah terjemah pakailah. Dan ala tu dengan ala huruf jar, tapi ala tu dengan makna taklil. Hamdu ala silatihi. Apa makna hamdu ala silatihi? Hamdu li silatihi. Puji selayak Allah Taala, puji kerana kurniaan dia. Jadi ada ala dengan mana lam lah? Ada. Yang tu pun dia peralus kena belajar nahwu tu. Tak mana belajar peralus ni. Ada huruf jar yang dia asal macam tu, tapi makna dia bukan dengan makna yang dalam lafaz. Dia ada makna lain. Macam mana boleh kenal? Yang tu memang kena ngaji lama. Bantuan nak dapat lalu tengok syarah kitab, hasiah kitab. Kalau dengan kitab ada terjemah, hangpa tengok terjemah, hangpa akan boleh perhati tu. Tengok puji-pujian. Memang yang tu pun terjemah tu macam tu lah. Puji-pujian itu bagi Allah Taala kerana kurniaannya. Betul kan? Dia tulis kerana ni. Saya ada terjemah ni memang ambil pada mantah hak Jawi ni. Saya suka pegang hak Jawi ni. Saya tak suka baca Rumi. Baca Rumi macam allergi sikit. Pujian-pujian tu bagi Allah kerana kurniaannya. Tu tang kerana. Kerana tu nak terjemah mana? Ala silati. Sepatutnya macam mana? Puji-pujian itu atas nikmatnya. Puji-puji atas nikmat. Apa maksud puji atas nikmat? Puji atas nikmat. Puji atas nikmat. Puji kerana nikmat ke? Puji atas nikmat ke? Puji dengan nikmat ke? Puji untuk nikmat ke? Puji apa? Kalau puji atas nikmat, apa maksud? Kalau puji untuk nikmat, tu puji bodek. Puji untuk nikmat. Baiklah. Kajian lah. Itu puji untuk nikmat. Kita puji orang Taala bukan puji untuk nikmat. Bahkan kita puji kerana nikmat. Bukan puji untuk nikmat.
Puji untuk nikmat, puji kerana nikmat, puji atas nikmat, puji atas. Puji atas tu dengan mana puji kerana? Pasal di atas nikmat dia beri tu, di atas nikmat tu kita puji. Di atas tu maksudnya apa? Kerana. Ni tutup guru dulu dia hurai, baca jawi pun dia hurai macam tu. Kita tengok, macam mana dia boleh faham gitu? Dia dah lama hidup mengaji. Dia punya bahasa tu dia boleh faham macam tu kan. Sedap. Satu, nak faham betul-betul maksud ke dalam bahasa kita tu, nahu tu alat besar. Terjemah tu, satu kita tengok tutup guru dia terjemah tu, sedap terjemah dia. Satu, saya sebut apa itu, ada kitab terjemah Minhajul Abidin tu yang saya jumpa daripada Tok Guru Pahang tu. Saya baca kitab Minhajul Abidin tu, sedap tu. Kenapa? Kena tengok Arab ni dengan dia terjemah tu. Terjemah Minhajul Abidin hak lama punya, hak petani tu memang ada. Syekh Daud punya buat ada. Tapi yang tu betul-betul terjemah sebiji-sebiji daripada Melayu, Arab ke Melayu tu. Tapi yang nama Cermin Budiman bagi Mukminin, dia punya nama tajuk tu, terjemah Minhajul Abidin. Cermin Budiman bagi Mukminin, terjemah Minhajul Abidin. Allahumma salli ala sayyidina. Dia punya bahasa tu best pada saya, best. Saya itu maksud. Kita tengok terjemah tu, tak tahu saya best sangat. Hampa tak jumpa. Tu hampa cari kedai tak jumpa kita tu. Tu kena order kat saya. Dah order dah pun. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita terjemahan kitab Jawi tu. Satu, baca kitab Jawi jangan anggap lekeh lah. Kenapa? Belum tentu hampa boleh faham apa maksud dia. Dan kena ada pengalaman mengaji kitab Jawi, macam mana tertib ulama dulu mengaji kitab Jawi. Ada tutup kita dulu tak ngaji kitab Arab tengah mana pun, tapi ngaji kitab Jawi. Dengan Jawi itu dia boleh baca kitab Arab. Main. Saya jumpa lah satu antara pengarang yang orang yang boleh macam tu, yang saya duk jumpa, almarhum Tuan Haji Cik tu. Dia baca kitab Jawi tu, masya-Allah. Sampai dia boleh baca kitab Arab. Kita tengok dia baca kitab Arab, memang kita akan kata dia tak faham Arab. Tapi dia syarah kitab Arab tu, kita pun tak boleh faham Arab macam tu, tapi dia boleh faham. Betul. Tutup guru dulu pelik. Pelik baik. Kita nak pelik sebelum jadi pelik tu, ngaji dulu hak yang tak pelik dulu. Urut jar majrur tak kena, tempat takluk tak kena, nak dapat pelik ke mana? Jadi dia puji ke Allah Ta'ala. Puji ni pun khas untuk Allah Ta'ala. Puji siapa? Kerana kurniaan dia. Apa dia kurnia kita? Tu kena ngaji tauhid. Dia kurnia apa? Kita tak ada, dia bagi ada. Pertama sekali kurniaan besar sekali, puji Allah Ta'ala pasal dia lah wujud kita. Lepas tu dia bagi apa? Isbatkan wujud dia. Satu, masa nak jadi iman ni, keluar pada kufur, nak dapat tauhid, pertama sekali isbat wujud, isbat kamalat dia, sifat Allah Ta'ala. Isbatkan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam kat dia. Isbatkan af'al dia. Dialah pemilik kuwah. Kita ni dhaif, fakir kat dia. Tu kurniaan dia kat kita. Saya nak syarah kurniaan tu. Kita dah ingat kurnia ni makan minum. Sebelum makan minum lagi, dia dah wujud yang kita. Dia bagi kita nyawa, dia bagi kita otak, bahasa mudah dia bagi kita hayat, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita iradat, dia bagi kita kudrat, dia bagi kita sama, dia bagi kita basar, dia bagi kalam. Tu sifat. Dengan sifat dia bagi kat kita tu, dia bagi kita quwwah. Bila quwwah ni maksudnya apa? Kombinasi hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam, buat sesuatu. Kita nak buat sesuatu tu, atas daya tu kudrat. Nak buat tu iradat. Apa kita nak buat tu, prosedur, alat, perkakas nak pakai tu, ilmu. Kudrat, iradat, ilmu tu, kita nak ada dia, hayat. Dan nak boleh buat tu, mesti bantuan mata, basar, dan mesti ada kepekaan telinga, mendengar untuk nak buat satu. Dan kalau kita perlu bantuan, perlu arahan dengan ada mulut. Nak buat tu
kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu combine dengan satu istilah quwwah. Tu hasil tu fi'il. Saja saya syarah tu. Memang kalau kita ngaji tauhid, ada tok guru ulama kita, dia peralih syarah satu-satu tu, dia tengok, pakai sifat 20 lah dia ngajar pun. Kadang ngajar lain pakai lain. Ngajar pakai sifat 20 je, tapi faham dia tu. Kita kadang mengaji Quran hadis, apa tak kerti. Baik. Summa salamullahi ma' salatihi. Jadi tadi silah ni solah. Baik. Selepas bismillah, alhamdulillah, summa, kemudian summa ni litartib wa tarakhi. Tu pun digunakan summa, tak guna fa. Kalau diguna fa lagi masalah pula, tak cukup taktik syair. Summa sala mustaf'ilun. Kalau dia pakai fasala, fasalamun, nak baca tu kelang kabut, tak boleh. Satu diguna summa. Bukanlah summa tu nak menunjukkan dah puji orang Ta'ala puas-puas lah, lepas tu baru selawat atas Nabi. Tak ada macam tu. Bersama dengan puji orang Ta'ala tu, seiring dengan tu, bahkan mengiringi puji Allah Ta'ala, selawat atas Nabi. Tu pun saya syarah tu panjang tu. Satu ngaji kadang tak boleh sejak-sejak, tak boleh, dia tak boleh. Tambah kalau saya nak muntahkan apa yang saya mengaji dulu, itulah tak padan ngajar lepas zuhur stotek ni, stotek kena duduk pondok betul-betul ya, siang malam pagi petang apa mengadak saya, boleh. Bila tu tak tahu lah. Bila tu tak tahu lah. Kot hampanya doa tu kot nak jadi tak tahu nak jadi bila lagi kan. Duk jadi orang duk Minang tu memang jadi lah. Orang duk main Minang tu, saya dah setuju pinangan tu lah, menikah tak tahu bila lagi. Hampa tak faham sudah tu, tanya lain lah tu. Menikah apa pula tak jadi lagi ni. Kau menikah dah kan? Kau menikah tu menikah majazi. Menikah pondok. Ni menikah ni menikah lain. Ni menikah pondok tu. Tanya lain tu. Masih ada orang duk tanya lah, betul ke? Biar dia mau war-war kan gitu kan. Betul tak betul pun nisbah persetujuan tu macam tu. Bila nak duduk tu, nak tinggal sini mentah-mentah gitu pun susah hati lah kira kan. Tengoklah mana yang lapang. Nak pergi duduk jelapak gitu tiba-tiba pun susah je. Minta aturan daripada Allah Ta'ala, bagi terbaik mana itu kan. Dalam pada tu susullah mana yang munasabah. InsyaAllah. Jadi asal nak sebut tahun nak kata asal nak syarah panjang-panjang tu kan. Baik. Tiang diterjemah summa, kemudian summa salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin. Summa salamullah, kemudian kata dia salamullah. Tu diterjemah, kemudian itu bermula penghormatan Allah. Itu terjemah salamullah. Ma'a salati, beserta rahmatnya. Nak bagi kat siapa ni? Ala nabiyyin, kata Nabi. Jadi kalau dia terjemah macam tu, i'rab dia summa salamullah tu mubtada. Summa tu sebut ataf, huruf ataf, tapi dengan makna ibtidai. Panjang saya syarah tu. Lagi saya syarah nahwu gambar. Memang ada kena mengaji macam tu, nahwu kena. Pasal ada tempat bila kita nak baca kitab tu, dia kena pakai tu. Ada tempat tu kena pakai macam tu. Kena pakai tu. Biarlah saya tambah orang duk live apa dia lah, dia nak syarah ni. Aku nak dengar syarah tauhid, kata baca orang tajuk arah nak ngaji tauhid, tak sebut tauhid pun lagi, duk cerita apa tu, tak faham lah. Tak apa, biar dia dengar. Itu yang baru hantar nanti, kenapa duk pondok ngaji lama, baru hantar. Ada orang kata, buat apa payah sangat ngaji pondok. Aku dengar terang ni buku padanah lah ngaji pondok.
ngajak kat luar dia lain macam apa? Ngajak kat luar nak bagi faham ya. Dengar telan dia, hadam mak tu. Sudah. Ngaji pondok ni dia bagi faham apa yang nak faham tu tuan. Nak ajak alat sama dalam masa yang sama. Kalau saya tak ada apa, hampa ada alat, hampa boleh faham dan cerita macam mana saya cerita tu, hampa boleh cerita balik. Pasal alat tu ada agama. Apa saya nak cerita ni? Jadi nahwu tu ada yang saya tinggal lah nanti. Baik, jadi asal dia nak baca dia nak sebut kita tu bismillah alhamdulillah. Kemudian cuma dia terjemah salamullah tu penghormatan Allah Taala. Yang ni pun ulama-ulama kita kadang dia tulis Jawi dan dia terjemah tu nak memikir kenapa dia terjemah macam tu banyak juga kadang kena merenung. Yang ni pun saya tak ada nak merenung apa. Cuma maksud salamullah ni selalu kita pakai kesejahteraan Allah Ta'ala. Cuma dia masukkan penghormatan ni apa dia? Hormat ni ke Allah hormat, tak ke Allah Ta'ala. Kita lah kena hormat ke dia, bukan dia hormat ke makhluk kan. Jadi penghormatan Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala beri ke atas Nabi Muhammad. Apa maksud penghormatan ni? Maksudnya Allah Ta'ala beri kurniaan yang istimewa kepada Nabi yang nak didoakan ni. Jadi kurniaan sempurna tu dengan sebab tu akan ada keselamatan dan kesejahteraan ke atas Rasulullah nanti. Itulah maksud penghormatan tu. Jadi masuk penghormatan tu dengan mana kesejahteraan Allah Ta'ala beri. Yang tu kot yang munasabah untuk syarah penghormatan tu. Jadi dia doakan salam serta selawat tu serta rahmat. Jadi selawat tu terjemah bagi rahmat, terjemah rahmat. Dia nak doakan untuk siapa? Ala nabiyyin, kata Nabi. Nabi ni Nabi mana? Ja'a bit tauhidi, ja'a fi'il fa'il, bi taudi tauhidi, ja majrur tu takluk dengan ja'a bit tauhid. Tu ala nabiyyin tadi takluk mana? Ai kaina ni salamullah ma'a salatihi kainun. Tak payah kaina ni lah, kainun ala nabi, sabitun ala nabi. Dia termasuk khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Nampak? Saya tak boleh saya sebut tu saya muntah keluar apa yang duk ngaji tu kan. Hangpa tak faham tanya lain. Kalau agak-agak boleh tangkap, tak boleh tangkap. Kalau boleh tanya. Kalau tak boleh tu hangpa melengur Ustaz. Apa benda dia sebut ni? Khabariyah lafzan, insya'iyah apa maknan apa. Kalau hangpa mampu tanya. Mana boleh tangkap tu agak-agak tak apa nak boleh. Tu yang hangpa kena tanya tu hak tu lah. Jangan show diri asal macam faham, tapi tak faham kan. Sekali lalu saya sebut itu. Jadi didoakan mudah-mudahan Rasulullah ni diberikan penghormatan serta rahmat. Maksudnya kesejahteraan serta rahmat. Asal lafaz disebut ke atas Nabi. Nabi ni Nabi mana? Ja'a bi tauhid. Jadi ja'a tu fi'il fa'il tu jumlah. Fi'il fa'il nama dia jumlah. Jumlah jatuh selepas nabiyyin. Nabiyyin isim nakirah. Jumlah jatuh daripada isim nakirah jadi na'at. Na'at siapa? Na'at Nabi. Ala nabiyyin ja'a. Ja'a siapa ni? Ja'a huwa. Huwa tu Nabi. Nabi tu. Jadi jumlah tu jadi na'at bagi Nabi. Selawat dan salam ni mudah-mudahan diberi ala Nabi. Nabi mana? Nabi yang datang ia. Tu dia terjemah. Tiang ni yang telah datang ia. Yang telah datang. Dia terjemah betul-betul fi'il madhi tu. Dengan mentauhidkan. Dia datang dengan mentauhidkan. Bitauhid bitauhidillahi. Bitauhid bitauhidi Allah. Kalau takdirkan macam tu, bitauhid bitauhidi Allah. Apa maksud bitauhidi Allah? Dengan mentauhid ia akan Allah Ta'ala. Masdar tu ada fi'il, ada fa'il, domain mustatir huwa, takdirkan Allah, lafzul jalalah tu jadi maf'ul bagi tauhid. Tak faham dengar okey lalu saja saya hari ni bagi muntah nahwu kepada tu. Mahzuf lah tu. Pasal antara yang boleh beramal dengan malam fi'il masdar. Tauhid daripada wahada yuwahidu,
tauhid. Macam mana fi'il ada fa'il, masdar pun dia ada fa'il dan dia akan ada maf'ul. Ada tempat bagi dia beramal, ada tempat dia tak beramal dengan amalan fi'il. Ada tempat dia beramal. Yang tu kena ngaji suku, kitab lain. Yang tu kalau ngaji, ngaji mutammimatul ajurumiyah. Dia akan sebut satu bab. Bab apa? Bab ma ya'malu amalal fi'li. Kalimah yang boleh beramal dengan amalan fi'il. Dia bukan fi'il, tapi boleh beramal amalan fi'il. Apa dia? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifatu masyabahah bismil fa'il, amsilatul mubalaghah. Semua kena duduk dalam kepala tu. Baca kitab dia semua duduk dalam kepala tu. Oh baca tu. Oh boleh nak tembak. Bukan terkena, tapi tahu nak kena apa. Jadi itu doa dia. Waqad arad dinu anit tauhidi, kata dia wal hal. Jadi waqad arad, waw tu lil hal tu. Qad arad, qad tu qad arad. Ara tu fi'il madhi. Arad dinu. Dinu fa'il lagi ara. Qad masuk pada fi'il madhi dengan mana tahqiq, kan? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa. Qad. Qad masuk pada fi'il madhi mana tahqiq, masuk pada mudhari' dengan mana taklil, mana kadang-kadang. Sesungguhnya arad dinu, antara mana ara apa? Sunyi. Ada matan sebut waqad khalat dinu anit tauhid. Ada matan sebut dengan khala. Khala ada, kan? Ara. Sesungguhnya sunyilah dinu oleh agama anit tauhid, daripada tauhid. Sesungguhnya telah sunyi agama daripada tauhid. Jadi dalam matan tu dia ada sejarah sikit dia nak cerita. Asalnya dia kata selawat dan salam mudah-mudahan Allah Taala bagi, kata Nabi Muhammad. Jadi akidah dia selepas bismillah alhamdulillah dia doakan selawat dan salam atas Rasulullah. Itu aja asal dia, tapi dia dalam bentuk syair tu bersama dengan tu dia nak cerita apa? Nabi Muhammad ni datang, dia mentauhidkan Allah Taala. Masa dia datang bawa tauhid tu, tak ada siapa dah dalam ahli bumi ni yang kenal Allah Ta'ala. Macam mana nak tauhidkan zat, sifat, perbuatan milik Allah Ta'ala? Tak ada siapa dah. Rasulullah datang, dialah datang atas jadi Nabi, bukan saja Nabi tapi Rasul, bawa balik, refresh balik, yang tukut bahasa dia. Macam mana nak mentauhid Allah Ta'ala dengan sesungguhnya. Tu datang ni. Dan dia datang pula sebagai Rasul, penutup Nabi Rasul. Lepas dia tak ada Nabi Rasul dah, tiang kat kita ni walaupun tak ada Nabi Rasul lama dah, masih lagi boleh dapat ajaran tauhid yang betul-betul hakiki macam mana Rasulullah ajar. Cuma hak mana? Takat kita kata Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul belum lagi, atau bukan tauhid gitu. Itu orang kata tauhid, baru tauhid terjemah bodoh-bodoh itu, bukan ahli tauhid. Ahli tauhid betul-betul yang sampai la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mesti duk mendasah tauhid betul-betul. Baru boleh dapat tauhid betul-betul, baru boleh jadi ahli tauhid yang dengan sebab tauhid itu dapat akidah la khaufun alaihim wala hum yahzanun, boleh jadi waliullah. Nak jadi waliullah bukan barang, kan? Dia kena mengaji, kena duduk madrasah wali, duduk bawah pimpinan wali, duduk di bawah panduan asuhan daripada para aulia, baru boleh jadi wali. Pasal orang tak wali macam mana nak boleh ajar orang jadi wali? Tukut bahasa dia, kan? Orang tak jadi doktor pakar, macam mana dia nak ajar anak murid dia jadi pakar? Mana nak boleh? Orang yang tak ada iman dengan hati sanubari, betul-betul dalam hati, macam mana nak ajar anak murid boleh jadi iman? Mana nak boleh? Orang tak kerti nahu, macam mana nak ajar nahu? Mana nak boleh? Mesti guru nak ajar murid, mesti guru ada kelengkapan ada pada dia, baru dia nak boleh didik anak murid dia reti macam mana dia reti. Itu bahasa dia. Jadi Rasulullah dia memang reti tauhid, dia ajar tauhid. Dan pada masa dia bawa ilmu tauhid tu, tak ada siapa dah kata dia masa tu atas nama din, tak ada dah din tauhidi, tak ada. Kalau ada pun, kalau kita tengok sejarah Rasulullah masa dia datang, dia dapat wahyu tu,
Kalau ada pun zaman tu golongan manusia yang dipanggil hunafa. Hunafa ni jamak daripada hanif. Orang muwahhidin tak ada, tapi ada orang hunafa, orang yang hanif. Hanif ni siapa dia? Hanif ni orang yang mereka ni tak ada langsung ada perasaan untuk menyembah makhluk, khasnya berhala. Tak ada sama sekali. Pasal apa? Dia dapat satu fitrah Allah Ta'ala beri. Apa dia? Dia kenal siapa yang selayaknya untuk jadi Tuhan, jadi ilah. Tak ada langsung perasaan dia untuk menyembah sesama makhluk. Pasal dia kenal makhluk, atas nama makhluk hebat macam mana apa makhluk, apatah lagi berhala patung. Memang makhluk yang tak hebat pun, bukan apa, keras, kematu, bodoh gitu saja. Makhluk yang buat, kita yang reka. Tak ada langsung perasaan dia nak sembah kepada berhala sama sekali. Tapi dia tak kenal siapa dia yang hakiki sepatut disembah, nama dia, sifat dia, ciri dia, yang sebenar yang sepatutnya dipaham, yang tanzihkan dia apa sifat kekurangan. Tak ada siapa nak ajar, tapi dia ada satu fitrah untuk menyembah siapa Tuhan sebenar. Cuma tak ada siapa nak guide dia, nak tunjuk dia siapa Tuhan sebenar tu. Orang macam ni dia panggil hanif. Jamak dia hanifun, hanifani, hunafa. Hunafa. Antara hanif ni siapa? Mak dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Antara hanif ni siapa? Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Kalau khas kita belajar sastra Arab, ramai di kalangan Arab Quraisy zaman jahiliah dulu, yang ni mereka tak sembah berhala. Antaranya Qus Ibn Sa'idah Al-Iyadi, antaranya An-Nabirah Az-Zubiyani. Nama tu saya tak ingat lah, nama-nama yang duk belajar dalam syair-syair Arab dulu. Mereka ni tulis syair banyak dalam bab ketuhanan, walaupun dalam keadaan dia tak boleh mentauhidkan siapa tu, tapi dia kenal Tuhan ni sepatutnya macam mana, dan makhluk kekal di atas sifat makhluk. Orang macam ni nama dia hanif. Itu belajar hanif tu satu hal tu, nak faham hanif tu. Tu faham hanif. Hanif ni orang yang dah ada kebolehan untuk mengenal Allah secara fitrah, tapi tak ada siapa guide nak guide siapa Allah sebenar tu. Tapi dah dia tahulah ciri Tuhan sebenar ni apa. Tak ada langsung perasaan nak sembah tokong berhala, nak sembah makhluk, nak jatuh hati kepada duit atau benda dunia sesama makhluk, nak sembah mak bapak, nak sembah duit atau emas perak. Tak ada langsung. Bahkan dia makan, tapi dia tahu siapa yang menyembuh tu mesti ada. Bukan makanan dia, bukan nak bagi sihat dia makanan, bukan. Orang ni dia panggil hanif. Satu semua Nabi Rasul ni, mereka ni memang atas nama hanifan tu yang disebut musliman tu. Bahkan mereka ni memang hanif. Satu tak ada Nabi Rasul yang atas nama kufur pada Allah Ta'ala, sembah tokon, sembah bahala, sembah bintang, sembah matahari. Tak ada. Semua Nabi Rasul musliman, mukminan. Bahkan mereka ni maksum daripada buat dosa daripada kecil lagi. Jangan kata dosa buat benda main judi apa. Dosa akidah pun tak ada. Pasal apa? Tak ada langsung perasaan untuk ada sembah tokong ataupun yang tak selayaknya disembah sama sekali. Pasal semua Nabi Rasul hanif. Apatah lagi semua Nabi Rasul bukan saja hanif, muslim, mukmin, bahkan mukhlisin, muttaqin sejak lahir lagi. Nak syarah apa tu? Hanif. Hanif. Jadi masa Rasulullah datang, orang yang nak muwahhidin ni tak ada. Tak ada. Hampa nak tengok syarah tu, hampa kena tengok 4-5 syarah. Saya kira saya syarah tu. Satu saya nak sebut macam mana, saya nak suruh hampa mengaji kitab semua, saya mengaji, saya pun tak ada nak baca kat hampa kitab tu. Saya syarah tu saya ingat saya duk mengaji tu 4-5 kitab saya ambil tu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya susun satu. Saya muntah kat hampa cerita macam tu. Hampa faham tu. Kalau hampa rajin telah, hampa pergi buka semua dah. Kod hampa nak baca dengan tak kerti baca yalah.
Itu maksud waqad arad dinu anit tauhid. Rasulullah datang, dia bawa la ilaha illallah. Yang tu yang kalau kita faham la ilaha illallah, macam mana kita duk belajar ilmu tauhid tu. Jadi nak faham apa? Allah je ilah, makhluk ke ilah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Dia bawa tu lah, la ilaha illallah ni. Dan bila faham kata makhluk tak ada ilah ni, memang tepat dengan pahaman-pahaman Hunafak ni. Hanif ni. Golongan Hanif. Satu Rasulullah bila bawa tu, siapa yang Hanif ni memang boleh terima ini Muhammadun, betul Muhammadun ni Rasulullah. Aku kenal lah. Awal-awal pun dia dah faham dah. Allah memang ilah. Siap. Awal-awal lah. Dapat la ilaha illallah Rasulullah ajak, terus ahli tauhid lah. Pasal apa? Dia Hanif siap lah. Hanif siap lah. Cuma nak ambil satu sibghatullah lah. Dah nak pergi masuk kat tu dah. Nak dapat satu celup. Ciup. Gi ke Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala kata sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Nak celup gi ke Allah Ta'ala, tu pop siap tauhid Allah Ta'ala lah. Tak gi belah bagi lah zat, sifat, af'al, bab milik macam mana. Semua hak Allah Ta'ala. Makhluk ni makhluk, tetap makhluk. Tak boleh jadi ilah sama sekali. Ilah ni Allah saja. Zat, sifat, perbuatan, af'al, itu juga asar. Dan nampak milik. Gi semua Allah Ta'ala. Lahu mulku samawati wal ardh. Satu turun ayat Quran yang cerita Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tu. Siap. Lama dah dia faham milik Allah Ta'ala semua. Walahu ma fis samawati wal ardh. Ayat Quran semua tu dia dengar ya. Semua tu mensyarahkan makna la ilaha illallah macam mana dia sedia faham sebelum datang Quran pun. Hanif, keadaan Hanif fitrah Allah Ta'ala bagi dia tu, yang tu nak dapatkan celup pergi ke Allah Ta'ala. Baik. Kau apa? 250. Situ dulu. Jadi belajar apa kan ni? Sebut bismillah, huruf jar, hamba kena mengaji banyak huruf jar, nak faham takluk mahzuf, ada yang malfuz, ada malhuz. Untuk salamullah ada insya'iyah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, nahu. Sabitun mustahikun tu dalam bab huruf jar tadi. Saya ada sebut kaedah nahu, jumlah jatuh lepas ada nakirah jadi na'at. Tauhid masdar, ada masdar yang boleh beramal dengan amalan fi'il, yang selain pada fi'il boleh beramal amalan fi'il, ada fi'il, fa'il, ada maf'ul, ada tertib peraturan itu. Apa dia? Saya sebut ni masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifatun munsyabah bi isim fa'il, amsilatun mubalaghah, isim tafdil. Itu yang antara yang boleh beramal. Rasulullah datang tauhid, akhir syarah Hanif, Hunafa. Siap. Itu kesimpulan hari ini. Saya nak ngajak style tu pula. Lama saya tak ngajak style tu. Saya ngajak dulu memang semua. Saya ngajak kat sini, kat pondok, baik saya ngajak keluar. Saya ngajak macam tu. Saya sebut satu-satu, saya akan buat rumusan. Hari ni kita belajar ni. Saya ngajak, saya bukan hayal. Saya tahu saya duk syarah apa satu-satu tu. Hari ni saya ajak ni. Baik. Mana hamba tak faham tanya. Saya punya style ngajak tu macam tu. Ada soalan? Macam tu. Nisbah dia mencari tu, nak mencari muwahidin lah. Siapa dia tu? Nisbah dia kenal ilah dengan sifat ilah tu macam mana? Dia Hanif. Tak ada langsung ada perasaan sembah bahala. Jangan kata dia. Ramai lagi di kalangan manusia ni macam dia tu. Macam dia tu. Cuma pasal dia memang dah azali lagi, Allah Ta'ala takdir kan, memang akan special lah. Jadi dia dhalan tu cuma tak tahu nak isbatkan sifat uluhiyah tu siapa dia dengan tentu. Nama siapa dengan tentu tak boleh. Pasal nak tentu nama dengan tentu, walaupun fitrah Hanif tu ada, dia kenal siapa sepatutnya ilah tu, tapi nak tentu nama siapa dia dengan tentu, akal dia tak boleh capai. Dia datang wahyu, siap.
Tu yang fahada fadzahara, siapa ilah yang bismihi wa dzatih. Tu dalan tu pasal dia tak boleh nak letak apa bi ainihi dengan ain, siapa ilah hakiki dengan bismi wa dzatihi tu hakiki, tak boleh. Tapi hanif siap. Maksudnya siapa yang bukan ilah memang tak ada perasaan dia nak letakkan ilah tu pada makhluk sama sekali. Itu antara huraian kalau saya ingat saya, kalau orang jadi kadhallam fada bukan maksudnya sesat disembah tok kaum belah sembah bulan. Ada orang duk syarah Nabi Ibrahim sembah bulan tu, sembah matahari, sembah bintang, lepas tu baru sembah Allah Taala. Tak, subhanallah. Tak ada. Yang tu kalau sebut pun fi i'tiqadi qaumih, pada i'tiqad kaum dia. Dia perli kaum dia yang duk sembah bulan. Dia tengok bulan, hadza rabbi. Tengok matahari, hadza rabbi. Padahal dia kenal siapa Rabb. Dia tak ada i'tiqad langsung bulan, matahari, bintang tu sebagai Tuhan. Dia kata hadza rabbi, hadza rabbi, itu fi i'tiqadi qaumih, dengan itibar i'tiqad kaum dia. Lepas tu bila matahari tenggelam, matahari tenggelam, mula bintang dulu, alah kecil, tengok bulan besar sikit, hadza rabbi, hadza akbar, ni lagi besar. Betul tengok matahari, ni lagi besar, hadza akbar, ni Tuhan. Itu terbenam, Tuhan hilang pula, kelakar. Tu saya sembah. Jadi dia sebut tu bukan dia yang tak kenal Allah Taala. Dia kenal siapa ilah. Cuma dia sebut tu fi i'tiqadi qaumih. Dia kena hak yang tak reti ni. Ramai ustaz di luar sana baca tafsir tapi sesat. Dia apa? Sampai dia kata Nabi Ibrahim tak kenal Tuhan masa kecil. Pasal dia apa sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang tak? Astagfirullah. Sampai dia rasa, dan semestinya kalau ada orang mengajak itu, dia akan rasa apa? Saya pun tak pernah sembah matahari, bulan, bintang. Tapi sanggup dia kata Nabi Ibrahim sembah bulan, bintang dan matahari. Gila apa? Memang kita pun tak rasa sembah bintang, pernah sembah bulan, bintang. Ada perasaan sikit-sikit ke? Ada. Kita pun tak ada. Takkan kita sanggup kata Nabi Ibrahim sembah bulan, bintang? Ayat Quran kata aku tampak ni tu. Tu kata dia orang tak mengaji disiplin ilmu akidah. Kita pun kalau ikut nisbah tu, orang taklah bagi hanif kat kita tu, kat matahari, bulan, bintang, tokoh ni tak ada perasaan langsung. Tokoh ni kita tengok lama dah nak muntah kecil-kecil lagi. Muntah tengok tokoh. Betul? Tengok tokoh kemang tekak. Hamba tengok tokoh, gerun tengok gerun. Gitu. Bodoh lah itu. Maksudnya hampa tak jadi hanif. Hanif macam tu. Ataupun hanif kita, hanif betul tak hanif lagi. Siapa? Tengok duit. Ya duit. Ada benda yang menjatuhkan hati kita. Kita tak hanif betul. Hanif betul-betul ni tak ada langsung perasaan ke makhluk. Tak ada. Dia jangan kata perasaan makhluk. Perasaan nak minum arak pun tak ada. Ni hanif ni. Orang-orang hanif ni nak minum arak pun tak ada. Nak zina, nak ambil hak orang tanpa izin yang bukan milik dia, tak ada hati langsung. Ni hanif. Walaupun tak pernah dapat syariat lagi. Dia ada lah. Dia dah. Tu kata hanif tu. Hanif tu maksud dia macam tu. Tu yang semua Nabi Rasul ni hanifan. Hunafa. Mereka ni. Siap. Hanif. Lagi. Ali fatrah. Fatrah, fitrah. Memang ada dua lugah ke? Ahli fatrah dia umum. Ahli fatrah dengan hanif lain. Hanif ni dia golongan khas daripada ahli fatrah. Kalau yang memang ahli fatrah tu lah. Ahli fatrah ni orang yang tak dapat dakwah Nabi Rasul yang sebelum, dan tak ada bertemu dengan zaman tu yang bakal Nabi Rasul yang nak dilantik, dia tak ada nak jumpa. Orang ni ahli fatrah. Ajaran Nabi Rasul dulu dah tak sampai dah kat mereka, pasal dah terputus ajaran-ajaran tersebut, dan tak dah bertemu pada zaman tu Nabi dan Rasul yang bakal dilantik. Orang menjadi ahli fatrah. Okay. Hanif dengan Nabi Ibrahim kaitan macam mana?
Hanif bukan agama. Hanif sifat orang yang ada fitrah beragama. Fitrah beragama yang murni, yang betul, tepat, menepati SOP untuk siapa yang sepatutnya ia akan jadi Tuhan. Tu Hanif. Walaupun tak dapat wahyu. Hanif tu daripada Hanafa, yahnifu, Hanafan, fahuwa Hanifun. Jadi Hanif ni bukan sifat agama. Hanif ni sifat orang. Sifat orang. Orang yang memang dia ada fitrah, kefahaman ketuhanan yang betul kepada siapa yang nak letakkan ilah tu. Orang yang bersifat macam tu, Hanif. Yang maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Ini Muslim tu sifat bagi orang yang Islam kan. Jadi kalau kata Hanif, orang yang betul i'tikad dia, siapa yang sepatutnya untuk ketuhanan tu diletak pada zat dan nama apa nak diberi pada dia tu, yang atas kita faham nama tu Allah, dan dia tahu siapa dia sepatutnya mempunyai sifat yang nama ketuhanan tu, tu Hanif. Itu. Itu soalan tak? Memang masuk dari situ tak? Okey. Yang hamba nak tanya tu, dengan saya bagi penjelasan tu lain kali, saya tak cerita nahu kan, cerita sorah kan, tanya dia kan, cerita harut kan, saya cerita sebut tak-tek apa ni, tok-tek tu pada dia ustaz, tek-tek tu. Saya sebut gitu, hamba nak lanjut tu, saya sebut pi lah kan. Tak-tek tu dia rima yang tertentu yang ada pada syair Arab, untuk menentukan nama-nama bahar dia, itu dipanggil tak-tek. Rima yang tertentu dah bahasa Melayu tak kerti dah. Rima ke rimau yang tertentu, bukan rimau, rima. Arima bakery ke, itu arima lah, ni rima. Saya buat lawak tu, sorry ya. Okay. Tentu kadang-kadang bahasa Melayu pun hamba kena telan tak. Saya punya bahasa Melayu tu ada bahasa Melayu standard, hamba tak bisa dengar, hamba kena tanya kat bahasa Melayu tu. Apa dia tu? Saya nak sebut kita nak mengaji ni memang ada antara bahasa hamba kena telan, bahasa yang saya pakai tu. Itulah okay, lalu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda wa nur syamsika abada abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك